Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan semua, selamat malam. Malam ini saya alhamdulillah dapat berkesempatan untuk bersama-sama tuan dan puan yang berada dalam ruangan ini. Sama ada tuan dan puan bersama-sama saya secara live ataupun menonton video ini secara broadcast. Jadi malam ini, hari ini adalah siri yang pertama dalam tajuk besar Persyarikatan 101 untuk bisnes mikro dan bisnes kecil. Jadi malam ini tuan-tuan puan sebagaimana yang saya dah letakkan tajuk tu insya-Allah kita akan melihat empat perkara yang kita boleh jadikan asas kepada pemilihan ataupun membuat keputusan sama ada kita nak mendaftarkan bisnes kita itu dengan lesen enterprise atau dengan syarikat PLT atau dengan syarikat sendirian berhad. Jadi kepada tuan dan puan yang baru sahaja menyertai atau menonton video ini dan pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah Omar. Saya sekarang secara sepenuh masa sepenuh masa mengendalikan program-program dalam bentuk bengkel, dalam bentuk seminar, program separuh hari dan juga beberapa program online yang banyaknya untuk usahawan dan juga golongan usahawan wanita dan juga yang eksekutif, dan ada juga program-program untuk eksekutif. Dan buat masa ini kebanyakan program majoriti program hampir 99% adalah di bawah kendalian Startlah Innovation PLT. Jadi kepada tuan dan puan semua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan malam ini sebenarnya saya bawakan topik asas menjawab kepada soalan sebenarnya. Kerana ramai rakan-rakan yang masih lagi ada persoalan-persoalan asas kepada memilih ataupun membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan sama ada dengan menggunakan lesen enterprise, syarikat PLT atau sendirian berhad. Jadi tuan dan puan, saya terus kepada beberapa perkara asasnya kepada antara perbezaan lesen enterprise, PLT dan sendirian berhad ada beberapa perkara ringkas. Pertama sekali, lesen enterprise bukan syarikat, itu yang paling ringkas dan juga sepatutnya sudah menjadi kefahaman kepada semua. Pendaftaran lesen enterprise hanyalah sebagai satu lesen yang membolehkan kita menjalankan perniagaan secara rasmi. Sekiranya kita tak daftar lesen enterprise sekalipun, kita masih boleh menjalankan aktiviti perniagaan. Tetapi sekiranya kalau kita kata diikutkan kepada peraturan, kita mestilah mendaftar, ada satu pendaftaran untuk adakan aktiviti perniagaan. Jadi kalau kita ada transaksi keuangan, nak bagi resit ataupun nak keluarkan invoice, maka ia dikeluarkan atas nama syarikat, bukan atas nama individu. Tetapi ia juga bergantung kepada rancangan ataupun aktiviti bisnes masing-masing. Jadi itu satu, enterprise. Yang kedua, PLT dan sediaan berhad adalah syarikat, di mana PLT ini merupakan satu jenis syarikat perkongsian dengan liability yang terhad seperti namanya. PLT, perkongsian dengan liability terhad. Kalau bahasa Inggerisnya LLP, Limited Liability Partnership. Jadi kalau syarikat PLT mesti wajib ada partner sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau enterprise, lesen enterprise seorang pun boleh, ada partner pun boleh. Sendirian berhad pun sama, ia adalah sebuah entiti syarikat, seorang pun boleh, iaitu single person company, ataupun kita ada banyak lagi partner ataupun pemegang saham. Secara teknikalnya tuan dan puan, saya tak akan bincang di sini. Mungkin ada video-video lain yang kita akan kongsikan ataupun video-video sedia ada di ruangan page ini untuk tuan dan puan rujuk tentang bagaimana beberapa perkara teknikal tentang lesen enterprise, PLT dan sendirian berhad. Itu pendahuluannya. Jadi tuan dan puan, sebagai orang yang menjalankan perniagaan atau kita kata usahawan yang sudah berniaga, yang sedang berniaga, akan berniaga, maka kita ada satu soalan. Ada satu soalan, nak daftar guna enterprise, PLT atau sendirian berhad? Baik, jadi kali ini saya akan kongsikan 4 perkara. Sebenarnya dalam banyak-banyak perkara, saya lihat 4 ini yang menjadi dasar kepada asas kepada keputusan kita nak memilih sama ada daftar lesen enterprise, PLT atau sendirian berhad. Okey, yang pertama sekali tuan dan puan, tujuan kita. Tujuan kita nak menjalankan perniagaan itu.
Tujuan kita apa? Okey, yang ini saya ada ulas panjang di dalam artikel blog saya di www.lifetracklearning.com. Tetapi saya ulang di sini. Antara tujuan-tujuan bisnes kita, contoh, kita menjalankan perniagaan memang tujuannya untuk menyara hidup. Kita nak buat satu perniagaan untuk menyara kehidupan kita. Menyara kehidupan kita. Maksudnya seolah-olah kita menjalankan aktiviti perniagaan itu sebagai satu keadaan self-employed. Kita tak ada kerja lain. Memang itu kita buat supaya kita ada duit untuk kita sediakan makan pakai keperluan diri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita dan seumpama dengannya. Jadi apa tujuan bisnes kita? Kalau yang pertama kita kata ada bisnes yang dijalankan memang tujuannya untuk menyara hidup. Kedua, ada bisnes yang kita buat atau ada kawan-kawan kita buat atau sesiapa saja mungkin kita pun ada niat adalah sebagai side hustle saja tuan dan puan. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa kerana kita dah ada kerja tetap. Maksudnya kita dah ada income. Tapi kita nak buat juga satu aktiviti perniagaan sama ada macam suka-suka ataupun kita nak cuba-cuba. Itu kedua. Apakah tujuan kita? Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita memang menjalankan perniagaan itu kerana kita menyertai satu syarikat besar, big corporation, syarikat besar, kita masuk dan kita mulakan satu anak syarikat baru untuk satu bisnes baru. Jadi maksudnya kita jalankan satu perniagaan dalam sebuah syarikat lain, syarikat besar. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan dan puan, adakah perniagaan yang kita nak jalankan itu memang kita nak buat supaya kita boleh jual? Kita memang nak buka bisnes tu, akhirnya kita nak jual bisnes tu. Apa tujuan kita? Adakah tujuan kita yang itu, yang keempat? Yang kelima, adakah bisnes kita ini berbentuk social enterprise? Maksudnya bisnes kita buat untuk menyelesaikan satu-satu isu. Katalah contoh kita tahu di satu kawasan perumahan PPR ada ramai B40 di satu kawasan dan kita nak supaya aktiviti perniagaan kita itu menyelesaikan masalah sosial di situ. Contohnya membantu ibu-ibu tunggal ataupun wanita suri rumah untuk menjana pendapatan tambahan. Contoh. Jadi itu antara contoh. Adakah bisnes kita itu tujuannya untuk menyelesaikan isu sosial ataupun kita kata kita nak mulakan social enterprise. Dan yang keenam tuan dan puan, apakah bisnes yang kita nak buat itu sebenarnya kita nak buat satu bisnes yang kita nak kembangkan. Kita nak ada satu empire, kita nak besar bisnes kita. Jadi 6 jenis bisnes yang kita mulakan ini sebenarnya tuan dan puan boleh rujuk kepada beberapa video yang ada dinyatakan di mana Steve Blank berkongsi tentang 6 jenis bisnes pemula. Jadi macam kita kena jelas apa tujuan kita. Apa tujuan kita? Jadi lepas kita dah jelas dengan tujuan kita, baru kita move kita akan ada keperluan seterusnya iaitu untuk melihat rancangan bisnes kita, rancangan. Kita punya business plan tu apa? Kita dah nampak dah tujuannya apa. Ada 6 tadi kan? Mungkin ada salah satu tu tujuan kita, Jadi seterusnya kita lihat apa rancangan bisnes kita. Business plan kita tu apa? Dia ada dua apabila kita kata rancangan bisnes, satu modal bisnes, satu modal bisnes. Modal bisnes ni contoh rancangan kita, okey kita nak beli satu sistem franchise. So kita nak buat bisnes. Contoh ataupun model bisnesnya adalah kita nak buat satu bisnes retail. Trading barang-barang contoh. Ataupun kita kata model bisnesnya servis saja, model bisnes pendidikan. Mungkin kita kata nak buka prasekolah atau kita kata nak buka sekolah agama, sekolah kafar contoh. Jadi model bisnesnya tu apa? Dan kemudian rancangan bisnes kita itu ada kaitan dengan modal kita. Berapa banyak modal yang kita ada untuk nak mulakan bisnes tu. Contoh kan, katalah kalau saya kata, okey saya nak mulakan bisnes di rumah. Saya pandai buat kek, jadi saya rancangan bisnes saya adalah modalnya adalah home based business di mana modal asas yang saya ada sekitar RM1,500 memadai untuk saya mulakan. Contoh. Jadi itu yang kedua, kita dah tahu dah rancangan bisnes kita. Tujuan bisnes kita pun kita dah tahu. Contoh kalau saya kata saya nak buat home based business tu tapi saya tak ada kerja apa-apa, saya memang suri rumah. Jadi maknanya saya ada satu niat side hustle, saya nak buat income tambahan. Income tambahan.
Jadi kemudian saya kata apa modelnya? Saya kata home based business dan juga dengan modal asas saya RM1,500. Okey, itu asas yang kedua. Yang ketiga tuan dan puan, kita nak lihat bisnes yang kita nak buat ni rancangan kita adakah nak buat seorang atau ada kawan? Nak buat solo atau ada partner? Nak buat solo seorang-seorang atau ada partner? Ah, itu kita kena jawab tu yang ketiga. Yang akhir sekali barulah tuan dan puan kita lihat apakah ada syarat-syarat khusus yang tertentu dalam industri kita itu. Contoh kalau katalah kita nak buat home base sekalipun buat makanan di rumah, kita mesti tahu kita mesti pergi dulu kursus latihan penyediaan makanan. Kita mesti ada ambil suntikan khas yang diperlukan. Ataupun contoh sekiranya saya nak buka satu syarikat travel and tours perancangan saya mesti tahu bahawa keperluan industri syarat-syaratnya adalah mesti ada syarikat senyam berhad dengan modal berbayar minimum. Dia ada antara 200 ke 250 ribu dia punya paid up capital. Contoh. Ataupun mungkin saya kata saya nak buat franchise, saya nak beli bisnes franchise. Saya nak buka satu bisnes franchise. Jadi biasa bisnes franchise dia ada syarat-syarat. Contoh mesti syarikat senyam berhad dengan ada modal awal berapa yang dijadikan sebagai paid up capital syarikat contoh. Katalah saya nak buka stesen minyak contoh. Jadi dalam industri ataupun dalam kumpulan jenis-jenis bisnes itu ada syarat-syarat dia sendiri. Jadi daripada keempat-empat asas kepada soalan-soalan yang saya kongsikan ini tadi, barulah kita lihat sama ada bisnes itu kita nak daftarkan dengan lesen enterprise, PLT atau senyam berhad. Contoh, dalam keadaan saya kata tadi saya nak mula home based business. Tetapi saya kata saya nak jadikan home based business ini walaupun saya suri rumah dan dia jadi side hustle saya, tapi saya nak jadikan dia satu perniagaan yang sah. Jadi saya buat keputusan dengan modal awal RM1,500 yang saya ada dan dengan kefahaman saya tentang keperluan industri, maka saya buat keputusan untuk daftar dahulu sebagai dengan lesen enterprise. Daftar. Masuk buat akaun EasyBiz online SSM. Ada kos kena bayar sekitar RM70 begitu. Kemudian nak cetak nanti kena bayar lagi. Jadi cukup memadai dengan tujuan saya nak buat bisnes tadi dan saiz bisnes saya tu home base dengan modal yang saya ada. Itu satu contoh. Contoh, katakanlah saya nak buka satu syarikat dengan bersama seorang kawan saya nak buka sebuah sekolah kafa. Sekolah kafa saya ini di shop lot sahaja. Modal di shop lot tingkat 1, kelas kafa selepas selepas murid-murid sama ada sesi pagi atau petang sebelum pergi sekolah rendah. Jadi saya dengan seorang kawan saya. Kawan saya ini memang ustazah, ada pensijilan sebagai ustazah dan saya akan jaga bahagian pengurusan. Jadi kami sama-sama ada modal dikumpulkan sekitar 45,000 contoh 45,000. Jadi oleh kerana modal hanya 45,000, renovation sahaja pun mungkin dah sekitar 15-20 ribu dan kemudian modal-modal lain, rasanya cukuplah dengan PLT sahaja kerana saya nak berpartner dengan kawan saya. Saya tak mau enterprise kerana nanti susah kerana enterprise itu ada risiko. Jadi yang sesuai PLT. Saya tak mau senyam berhad kerana senyam berhad ni agak mahal kosnya nak audit dan semua. Jadi saya pilih berpartner dengan kawan saya itu tadi berdua dan saya buka syarikat PLT. Contoh, saya sangat berminat puan untuk buka satu franchise. Contoh satu franchise jenama XYZ. Dan franchise ini adalah sebuah kedai makan restoran yang ternama di Malaysia. Sistemnya sudah proven dan dah ada kira-kira yang menyatakan bahawa saya akan dapat mencapai keuntungan sekian-sekian untuk setahun yang pertama contoh. Jadi saya pun melihat bahawa okey, saya ada modal yang mencukupi kerana saya ada sekitar 50,000 dan bakinya saya ambil pinjaman contoh ini contoh untuk franchise dan kemudian requirement daripada franchisor saya mesti ada syarikat senyam berhad. Jadi dengan modal 50,000 tadi dijadikan paid up capital, saya buka syarikat senyam berhad. Memandangkan itu satu bisnes franchise, saya mungkin boleh buat keputusan untuk buat sendirian. Tetapi ada risiko. Jadi saya akan bawa masuk
partner seorang lagi untuk sama-sama duduk dalam board of directors dan juga pemegang saham dalam syarikat Sdn Bhd. Itu keputusan saya. Jadi tuan dan puan, itu adalah sekitar contoh-contoh bagaimana kita membuat keputusan untuk sama ada nak mendaftarkan perniagaan kita itu dengan lesen enterprise, PLT atau Sdn Bhd. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, tujuan kita membuka bisnes itu. Yang kedua, rancangan bisnes kita itu, apa modelnya dan berapa modalnya. Dan yang ketiga, tentang sama ada kita buat solo atau berpartner. Dan yang keempat, apakah syarat-syarat atau keperluan dalam industri. Dan dengan menjawab 4 soalan ini tuan dan puan, maka kita boleh susunkan, kita pilih. Buka lesen enterprise atau PLT atau Sdn Bhd. Ada setengah jenis perniagaan yang berbentuk agensi. Kita tidak memerlukan pun sebarang pendaftaran untuk menjalankan aktiviti itu kerana dia berbentuk commission. Jadi pendapatan kita itu kita buat jualan, kita jual servis atau produk, kemudian kita dapat bayaran commission daripada jualan kita. Ada setengahnya kita tak perlu pun buat pendaftaran. Tetapi sampai satu tempoh sekiranya kita dah berkembang, maka kita akan buka agensi. Dan agensi itu maksudnya kita mengurus lebih banyak sales team, ejen-ejen jualan yang lain yang kita uruskan. Maka kita boleh buat keputusan untuk mendaftarkan firma kita itu ataupun agensi kita itu. Kita boleh buat keputusan untuk daftarkan sama ada dalam bentuk syarikat ataupun dengan lesen enterprise. Juga bergantung kepada 4 soalan yang kita perlu jawab tadi. 4 soalan. Jadi tuan dan puan, malam ini sebenarnya sekitar 15 minit begitu, saya sebenarnya sudah mengemukakan dan mengongsikan tentang asas kepada persyarikatan dan 4 perkara yang soalan-soalan itu yang kita perlu jawab dan kita dapat keputusan, buat keputusan sama ada kita nak daftar dengan lesen enterprise, syarikat PLT atau Sdn Bhd. Jadi ada banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu lihat, tetapi akan ada siri lain yang kita akan kongsikan. Jadi insya-Allah tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama dalam sesi live ini atau menonton video ini secara rebroadcast. Saya ucapkan terima kasih. Insya-Allah ada perbincangan lanjut dalam siri yang akan datang yang dijadualkan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam sehingga kita tamat ke siri yang ke-10. Jadi tuan dan puan, sekiranya ada maklumat ataupun perkara-perkara lain yang tuan perlukan, ada soalan-soalan, tuan boleh tinggalkan di ruang komen. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai tajuk untuk siri-siri yang akan datang atau kita akan address terus, kita akan jawab terus di ruangan komen. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat rehat, selamat beristirahat untuk hari esok yang lebih segar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.